Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa bil masyi'ah. Wassalatu wassalam ala turjuman uluhiyyatih wa dalil wahdaniyatih Sayyidina Muhammad المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وقت العشاء والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقت العشاء itulah waktu isya wal isya'u wa awwal waqtiha bermula awal waktunya permulaan waktunya al isya idza ghaba syafaqul ahmar apabila hilanglah oleh syafaq yang berwarna merah pada langit bahagian ufuk jatuh matahari. Oleh kerana apabila matahari jatuh tenggelam terib cahaya matahari saat ini masih lagi wujud di atas ufuk dan apabila dia mengenai kepada latar belakang langit jadi itulah yang menimbulkan cahaya berwarna merah. Matahari jisim ataupun zat matahari itu dekat lagi dengan ufuk maka cahayanya warna merah. Ketika hilang cahaya warna merah itu maka masa itulah masuknya waktu isya. Selepas daripada mega merah dia akan terbit pula mega kuning, warna kuning. Jadi masuk waktu isyanya ialah apabila ghaib syafaqul ahmar. Dan wa akhiruhu imtidad waktunya al-isya fil ikhtiyari. Ni waktu ikhtiar. Waktu isya mana waktu ikhtiar bagi isya. Bukan habis waktu dia tidak. Wa akhiruhu akhir isya fil ikhtiyar. Waktu ia ialah ila thuluthil lail kepada akhirnya imtidad kepada 1/3 malam. Maghrib sekarang pukul berapa? 7:10. Subuh 6:10 lebih kurang gitulah jadi ambillah mana jadi 11 jam 11 jam malam maknanya malam tu lebih pendek lah daripada siang hari. Jadi bagikan 3 jadi 3 dia jadi 3 jam 40 minit 11 jam bagi 3 jadi 3 jam 40 minit. Dia start daripada maknanya 7.10
Tambahlah 3 je 40 minit. 7 kepada 10 10.50. Itu sulusul awal ila sulusul lail, sulus yang awal daripada malam. Adapun qiyamul lail ataupun tahajud itu ialah sulusul akhir. Sulusul akhir itu daripada subuh, ambil daripada subuh. Ada pembahagian khumus, ada pembahagian sudusul lail, khumusul lail, itu bahagian akhir-akhir. Jadi kalau sudah itu dia ada begitu sangat hampir kepada waktu subuh. Begitu juga khumus. Jadi 1/3 malam al-awwal yang pertama. Itu selesai waktu ikhtiar. Wa fil jawazi, dan pada waktu harusnya pula ila tulu'il fajritani, ialah sehingga naik fajar yang kedua. Fajar yang kedua maksudnya ialah fajar shadiq. Karena ada 2 fajar. Satunya fajar kadhib, mana palsu, satu lagi fajar shadiq. Ketika cahayanya dia panggil tul, mana duk cacah warna merah, itu adalah fajar kadhib. Mana ufuk timur lah. Untuk melihat fenomena ini, kerana waktu itu ditandakan oleh fenomena alam yang berlaku. Maknanya pergerakan objek-objek di langit itu menjadi tanda kepada waktu. Waktu tak ada. Waktu ni adalah dia masuk dalam kategori amrun i'tibari. Diri waktu tu tak ada. Malam, mana malam? Ni gelap ni. Gelap. Siang hari gelap. Rumah gelap ni tutup kemah kami habis dalam bilik tak buka lampu, gelap juga. Adakah itu malam? Tidak. Gelap tu lain. Gelap itu makna suatu perkara yang lain. Boleh kita tunjuk ni gelap tapi waktu waktu malam, waktu siang, ila i'tibar naik matahari siang hari. Matahari fi wasatis sama', atau makna waktu tengah hari. Cenderung matahari ke sebelah barat nak jatuh dah, dia panggil waktu petang. Jadi maknanya nama masa itu adalah iktibar kepada tanda-tanda dia. Jadi mengetahui masa itu ialah dengan melihat. Orang buta dia tak boleh jadi tok bilah, tak boleh jadi muazzin. Sebab macam mana dia nak tahu? Waktu sembahyang itu masuk, malaikat Abdullah bin Ummi Maktum, Allah Taala beri kekhususan kepadanya. Matanya buta tetapi dia dapat hidup bahum. Ketika masuk waktu subuh, Bilal azan untuk kali yang pertamanya. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ni dia ada baham. Waktu subuh tu, masuk waktu subuh tu baham nisbah kepada diri dia. Dia masuk ni tak ada baham, tapi nisbah itu Allah Taala boleh buat kepada dia. Dan itu sebagai suatu keistimewaan kepada dia. Jadi orang lain, orang buta tu tak boleh lah, sebab dia tak dapat nak mengetahui masa tu, maknanya dengan tepat. Hok celek ni pun salah semua salah. Kalau tidak mesti bahasa mengarik tak apalah. Ni maknanya nyanyi kau orang Jadi fajar yang pertama dia panggil fajar kadhib, dusta, mana berlauk, mana bukan fajar lagi lah maksudnya. Fajar shadiq itu adalah apabila fajar kadhib saat ni, cahaya yang duk cacah saat ni tu, bila dia nak jadi fajar shadiq, dia gelap-gelap semata. Kemudian akan timbul pula cahaya secara melentang di atas ufuk, berwarna kuning keputihan. Itu adalah fajar shadiq, fajar yang sebenar. Jadi untuk melihat fenomena ini, kita bolehlah pergi tidur kawasan-kawasan naik matahari. Pantai timur pun patahlah. Langkawi boleh juga, maknanya di bahagian pantai timurnya. Jadi macam kita dibaca, boleh tengok. Mana tapi kena bangun awal lah, jangan pula subuh di Nasar. Muka sedap tidur di chalet ni. Konon-kononnya nak tengok fenomena fajar mana kadhib, fajar shadiq. Akhir sekali pasca subuh tergadai. Jadi kena bangun awal maknanya sejam sebelum daripada masuk waktu subuh yang kita sudah tahu dah. Kan bukan kita nak tahu masuk waktu subuh, kita nak tengok fenomenanya macam mana. Eksperimennya boleh juga kita buat.
kita tutup lampu gelap gelemak, maka kita latarkan ufuk ni, kita carilah meja ni. Meja ni. Kemudian kita ambillah sumber cahaya tu, makna kita naikkan dia, kita boleh tengok. Maknanya latar belakangnya ni, tu dia kena ada latar belakang. Latar belakang tu supaya cahaya tu mana orang panggil ada terkesan pada latar belakang tu. Mana kita boleh tengoklah, tidaklah sebegitu tepat ni, kerana keadaannya berbeza ni. Cuma kita nak tahu bagaimana cara cahaya itu. Dia mula-mula tu dia bila jauh daripada ufuk, cahaya dia duduk cacar. Bila dia semakin dekat dah dengan ufuk, cahaya itu akan diserap oleh ufuk. Nah, itulah kalau darjahnya, kalau waktu subuh ni. Dia tahun berapa dulu kita telah tambah waktu yang jadi subuh kita ni sapan ni suku ni 20 ada ke tak? Sebab ditambah 8 minit. Nah. Ditambah 8 minit ni. Kerana ni ada kajian daripada pensyarah universiti tempatan kita ni lah. Tahun berapa anak tengok dah 2-3 tahun lepas, tapi orang tu tak ingatlah ni. Masa tu je teringatnya ni. Maknanya kajian mereka menyatakan sudut darjah matahari ketika fajar shadiq itu ialah maknanya dia tambah bermaknanya 18 darjah. Jadi kalau dulu kita Kelantan kita pakai 20 darjah. Pakai 20 darjah. Jadi ada yang pakai 19. Jadi negeri Kelantan kita dia kena tambah 8 minit sebab satu darjah bersamaan dengan 4 minit. Jadi itu kerana ada kajian itu, kita tak tahu waktu dia buat kajian. Itu kajian mereka lah. Jadi sampai sekarang itu orang tak berhasil dah. Jadi subuh kita pun jadi dah lewatlah sikitnya. Jadi apabila naik fajar shadiq, fajar yang benar, fajar yang benar, maka masuklah waktu subuh. Wal isya'u, itu selesailah waktu isya. Selesai waktu isya, automatik dia masuk waktu subuh. Dia tidak ada senggan dan tidak ada bertindih. Itu dulu ada hadis dulu, ada isyar bertindih. Tapi ada hadis yang lain mengatakan bahasanya maksudnya hadis Jibril AS mengimami semaya. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi itu maksud dia ada kenyataan itu boleh rujuk balik maksudnya macam makna zahur itu sehingga jadi bayan suatu sama panjang kemudian ada ziyadah sedikit. Jadi itu memberi isyarat bahasanya masuk waktu itu, maknanya ada pertindihan di situ. Namun di sana ada hadis lain menyebutkan malam selama mana tidak. Bermakna dia tidak ada bertindih lah. Cuma dia tidak ada senggan juga. Yang ada senggan hanya waktu subuh dengan waktu zuhur sahaja. Selain daripada itu automatik. Automatik selesai waktu yang pertama masuk waktu yang kedua. Jadi bila naik fajar shadiq masuk waktu subuh bermakna berakhirlah waktu isya. Wal isya'u dan isya wa yadkhulu awwal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Isya ni dah masuk permulaan waktunya al-isya apabila ghaib syafaqul ahmar, syafaq merah. Syafaq ni makna tumpukan cahaya. Itu bahasa Melayu kita panggil mega. Lima sabaqa kerana keterangan takrir yang telah lalu. Wa kharaja bil ahmar, keluarlah dengan kata ahmar al-asfaru wal abyadu. Yakni syafaqul asfar, syafaqul abyad. Maknanya mega kuning, mega putih. Tumpukan cahaya yang berwarna putih dan juga warna kuning. Jadi masuk waktu isyanya ialah hilang mega merah. Jadi keluarlah dengan kata mega merah tu ialah mega kuning ataupun putih. Maknanya yang masuk waktu isya tu ialah sebelum dia hilang mega merah dulu. Hilang mega merah dulu barulah dia masih lagi ada kuning putih. Jadi walam yuqayyiduhu fil muharrar, kitab muharrar bagi Imam Rafi'i dia tidak qaid syafaq itu bil ahmar. Limadha? Kerana apa? Kenapa sahibul muharrar dia tidak qaid asy-syafaqul ahmar? Dia sebut syafaq saja. Sedangkan syafaq itu ada syafaqul asfar dan juga abyad.
Jadi kenapa dia tidak kait? Dia tidak kait dengan al-asfar, al-ahmar. Jadi walam yaqayyiduhu fil muharrar, tidak mentakyi akan dia akan syafaq tu bil ahmar. Fil muharrar di dalam kitab muharrar oleh tuan kitab muharrar bil ahmar, tidak mengkait akan dia akan syafaq itu pada kitab muharrar bil ahmar dengan warna merah. Limadza? Kerana apa? Linsirafil ismi ilahi lughatan, kerana insiraf nama syafaq itu ilahi ilal ahmar lughatan, dari sudut bahasanya. Dari sudut bahasa kalau kita kata syafaq, syafaq ahmar, automatik dia insiraf kepada asy-syafaqul ahmar. Kalau nak syafaq kuning ke putih kena qai. Bila diitlaqkan perkataan asy-syafaqu, murad dianya ialah asy-syafaqul ahmar, itu dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Jadi syara' ataupun istilah tu lagu lain lah pula. Dengan sebab itulah sahibul muharrar dia tidak kait dengan al-ahmar. Dia pakai itlaq kata syafaq. Karena dari sudut bahasanya bila sebut asy-syafaqu bermakna asy-syafaqul ahmar. Li'anna al-ma'rufa fil lughati anna syafaqah wal ahmar. Kerana apa yang dimaklumi, yang dimakruf, yang diketahui di dalam lughahnya, dalam bahasa ialah bahawasanya syafaq itu ialah al-ahmar. Dalam bahasa kalau kita sebut dari panggil pengertian bahasa, kalau kata syafaq dia tak ada dah lain, syafaqul ahmar. Kaza, seperti demikian, seperti itulah, seperti inilah. Kata annal ma'rufa fil lughati anna syafaqah wal ahmar itu zakarahu, menyebut akan dia akan kaza itu al-jawhari oleh al-jahari wal azhari wa ghairuhuma, dan lain daripada mereka berdua. Qala al-Asnawi wa li hadza, berkata al-Asnawi pula, wa li hadza, dan kerana inilah, kerana itlaq ke akan syafaq tu ialah wal al-ahmar fil lughati, lam yaqa' ta'arrudu lahu fi aktsaril ahadits, tidak jatuhlah ta'arrud baginya, bagi kaitkan dengan ahmar sani pada kebanyakan hadis-hadisnya do. Jadi tak ada dok kait dengan kata syafaqul ahmar. Tu. Karena secara lughawinya sudah maklum bahasanya insiraf dia kepada al-ahmar. Tambihun ay hadza tambihun munabbihum liman ghafala. Ini ialah suatu tambih, suatu penjagaan bagi nak menjagakan bagi mereka yang lalai. Maksudnya tambih itu konten dia, kandungan dia ialah perkara-perkara yang biasanya terlepas pandang. Biasanya orang terlepas pandang, orang tak berapa nak perasan, maka itu dimasukkan dalam kata tambih. Man la isya'a lahum, mereka yang tidak ada insya bagi mereka itu. Dia tak ada insya. Dah ke mana mula. Tak ada insya, tak ada waktu insya dengan fenomena yang biasa. Fenomena yang biasanya macam mana? Hilang mega merah lah. Patu negeri dia itu maksudnya tak ada mega merah. Jadi tak ada, hilang mega merah tu tak ada. Fenomena itu tidak ada. Mana negara-negara yang agak terjauh daripada khatul istiwa. Sama ada bahagian utara ataupun bahagian selatan. Apatah lagi kutub utara betul, kutub selatan betul. Kerana matahari ini dia hanya berlegar ke utara, setakat 21 darjah lebih utara sahaja. Begitu juga selatan. Kemudian, itulah dia panggil mustaqar dia, maknanya tempat beredar dia. Nisbah kepada kita di bumi ini. Jadi yang lebih daripada 21 itu makna kejauh, makna 60 darjah utara. Maka berlaku orang panggil keadaan iklimnya dia jadi ekstrim, dia jadi melampau. Kita Malaysia ini kerana dekat sekitar darjah 8 minit saja daripada khatul istiwa, menyebabkan iklim kita tu jadi sederhana. Kita tak ada musim panas, tidak ada musim sejuk. Dan yang lebih ketara lagi maknanya kalau makna Mekah, maknanya itu makna dia ada 2 musim je, maknanya musim panas, musim sejuk. Tapi kalau lebih ke utara lagi dia ada 4 musim. Tu.
Jadi musim itu maknanya dia jadi melampau, musim panas melampau-lampau, sejuk melampau-lampau. Jadi keadaannya ada sebahagian daripada negara itu makna tidak ada waktu insya. Mana fenomena keadaan mega-mega, hilang mega-mega itu makna tak ada. Bagaimana? Bi'an yakunu binawahin, dengan bahawa adalah mereka itu la insya'alahum tu. Asya ada, insya tak ada. Asya tu di mana-mana pun ada semata. Tu. Dengan bahawa adalah mereka itu di binawahin, di satu penjuru dunia, maksudnya. Pada beberapa penjuru dunia, maksud negara-negara di dunia ni lah. La yaghibu fiha syafakuhum. Dia bukan tak ada mega-mega. Yang tidak hilanglah padanya pada nawahin itu oleh syafaq mereka tu merah semata. Dia tak berubah. Tu. Jadi dia tidak ada waktu isya. Waktu isya itu wuqu'ul isya itu ialah dengan hilang mega-mega. Mega-mega tu duduk ada semata. Jadi bahawa pada setengah daripada penjuru dunia ini, mereka tu tidak ghaib, tidak taghyib, tidak hilang, tidak tenggelam syafaq merah. Kalau begitu, yuqaddiruna qadra ma yaghibu fihi asyafaqu bi aqrabil biladi ilaihim. Jadi nescaya mereka itu kena takdirkan, membuat andaian qadar barang yang ghaib lah padanya pada ma tu asyafaqu mana syafaqul amar bi aqrabil biladi, dengan sedekat-dekat negeri ilahim kepada mereka itu. Maksudnya negeri yang paling dekat kepada mereka tu yang ada waktu insya. Maka dia kena takdirkan, andaikan qadar itu. Qadar negeri yang paling dekat. Mana dia mengambil qadar hak negeri hak paling dekat kepada dia. Sebab maknanya dia kalau negeri itu begitu, dia punya qadar waktu insya-nya, jadi dia pun lebih-lebih lagi lah. Tu. Ka'adimil kuti lil mujzi'i fil fitrati bi baladih. Dia buat bandingan dengan zakat pula, zakat fitrah. Ka'adimil kut, seperti orang yang tak ada kut. Kut dia tak ada, biskut ada. Kut, kut dia tak ada. Kut, kut ni makna makanan yang mengenyangkan, yang wajib keluar zakat tu, makanan ruji. Seperti orang yang tidak ada kut. Kut mana? Al-mujzi'i yang memadai fil fitrati, yang memadai pada fitrah bi baladihi, di negerinya. Negeri dia makan apa dia? Makan pul ke, makan apa nama? Luki apa dah banyak dah. Nama-nama kacau ni banyak, nama kacau ni. Mana adas, alas, macam mana alas tu makna jenis gandum. Jadi dia macam-macam makan ni yang makanan yang mengenyek. Jadi kalau tempat kita makna berah. Jadi dia lupuk mana dia tidak ada kut. Kut yang memadai pada fitrah di negerinya. Negeri dia tu dia tidak ada suatu makanan yang khusus yang mengenyek. Tu tak ada. Jadi artinya fa in kana apabila hak sat ni dia bandingkan begitu. Maksudnya dia nak kira kut mana ni? Dia kena kira kut ho aqrabul balad ilaihim. Nak kira kut siapa dia? Kut macam kita berah, kut kitanya ialah berah. Tu. Orang makan gandum, kita ni makan juga gandum tapi bukan makan atas jalan mengenyangkan. Kita ni walaupun makan tu kenyang juga ni. Nak kau lemon putih, roti canai kenyang juga ni. Tapi kita ni menggahak ke panggil, biasanya asal dimulanya ialah berah. Maka berah lah. Ada semua tempat tu dia tidak ada kut yang tertentu. Maka dia kena kira, dia kena iktibar kut balad yang al-aqrab. Aqrabul baladin mana ilaihim. Itu maknanya orang tidak ada waktu insya, dia kena kira andaian qadar. Kena takdirkan qadar mana hilangnya sapuk merah pada negeri yang paling terdekat kepadanya.
fa in kana syafaquhum yaghibu 'inda rubu'i lailihim matalan, maka jika seandainya adalah syafaq mereka itu tenggelam ketika 1/4 malam mereka itu, matalan bagi pak, jadi bagi pak ni saat ni bagi 3 ni, jadi kalau 12 je dapatlah 3 je. Jadi kalau maksudnya tak sampai 11 je macam kita ni, dia 11 je setengah atau 12 je setengah ni, dia tak sampai maknanya apa nama 11 je tak ada ni, mana kita sebab kita ni dekat sangat dengan Rasul, mana dia tidak jadi perbezaan malam siang tu, dia tak jadi terbeza sangat, sekadar setengah je sahaja. Jadi ni maknanya 1/4 malam. Nah, 1/4 malam. 1/4 malam ni dalam hadis-hadis itu dia panggil atamatan, atamah, waktu atamah. Orang Kelantan panggil petang. Awal malam. Awal malam orang Kelantan panggil petang. Allah tidur dah petang lagi. Jadi orang luar dia tak tahu petang apa malam ni. Maksud petang tu awal ni. Jadi ni matalan maknanya negeri dia tu tidak hilang megah-megah, malaikat 1/4 daripada malam. Malam itu dibagi 4, ambil mana rubuk yang pertama, rubukul awal lail ni. Uqtubira min lailin haula'i bin nisbah. Nescaya diiktibarkan daripada malam mereka itu dengan cara nisbah. Mana nisbah tu makna kira lah, masa, qadar masa tu. Tu. Ini maksudnya negeri yang paling dekat. Negeri yang paling dekat kepadanya. La annahum yasbiruna, tidak bahawasanya mereka itu yasbiruna biqadri ma yamdi min lailihim, tidak bahawasanya mereka itu sabar dengan qadar barang yang berlalu daripada malam mereka itu. Maksudnya sabar tu makna tunggulah, tunggu. Tunggu. Seperti hadis tentang semaya Isya ni, Nabi semaya lewat. Ada Nabi semaya awal waktu. Tapi sebenarnya Nabi suka kalau semaya Isya tu waktu atamatan, atamah 1/3 pertama daripada malam. Tapi Nabi takut menyusah. Laula an asyqa, sebagaimana hadis apa siwak tu. Kerana tak menyusah. Jadi kerana Nabi tak suka orang panggil tidur sebelum daripada semaya Isya, dan tak suka bercakap-cakap berbual-bual selepas daripada semaya Isya. Jadi dalam hadis Muslim baru ni kita baca. Jadi Nabi tu gi tu makna gi tubik, makna kemen orang perempuan dan kanak-kanak tu jadi tidur dalam kabel ditangguhkan nak tetap papai punggung. Sehingga maknanya Saidina Umar tu menyebut dengan secara jahar lah, derah dia kata, pakat tidur habis dah orang Tino, budak-budak dia derah nak tidur, budak-budak dengan orang Tino dia derah nak tidur, jangan lambat sikit. Jadi waktu itu ialah waktu ada yang siapa nisful lail, ada kebanyakan ialah sulusul lail al-awwal, yakni atamatan, waktu atamah. Waktu atamah ni 1/3 malam yang awal itu dipanggil atamah. Jadi Nabi ni suka kita semaya waktu dah Isyak ni. Dan dalam fiqh kita pun maknanya sunat kita takhirkan Isyak tu sehingga hilang syafaqul asfar, syafaq kuning. Tapi orang paling derah segera nak semaya ialah semaya Isyak. Sedangkan semaya Isyak ni imtidak dia sampai kepada subuh. Waktu fadilah dia tu lama. Waktu ikhtiar dia saat ni 1/3 lain. Waktu mengorik, mari lewat-lewat pula. Sedangkan waktu mengorik tu maknanya sangat sikap subuh pada tu juga. Alih-alih waktu Isyak paling panjang ni lepas kat derah nak semaya. Duk kelis dia semata. Rangai huduh lah sebenarnya. Tak seru itu guru mengajar. Nak suruh semaya. Dia perangai orang lah gitu. Jangan daripada kita bodoh lagi. Gitulah. Perangai orang kampung ni. Tapi terpaksa lah kita ikut juga ni. Tu. Tujuan dia ni nak suruh dia tak say ni. Macam-macam lah alasan. Dia kata orang tu nak keting lah. Lepas tu ada seorang dia kata, mana tahu ada orang tu nak kena sakit, kena pergi klinik lah. Weh lah. Ini alasan. Nak suruh kita tu beradu selalu mengajar Isyak tu. Isyak tu maknanya
Bukan molek tunggu sebentar. Maksudnya tidak selalu dah. Waktu fadilat dia, siapa 2 jam lebih begitu. Tu. Ataupun 3 jam. Mengapa tidak? Karena imtidak waktu dia sampailah masuk waktu subuh. Dia tuju dia Nabi ni mana dia nak masa tu antaranya ialah semaya selepas daripada semaya Isya tu tak banyak kecek lah kita. Kita ni banyak aktiviti lagi selepas semaya Isya tu. Lepas semaya Isya tu penuh lagi sampai rapat ke tengah malam. Tu dah jadi suatu budaya dah kita sekarang ni tidur lewat-lewat malam. Zaman dulu ialah orang nak tidur lewat malam lah ke mananya. Moga internet jauh sama sekali. Tak ada. TV tak ada, radio tak ada, surat khabar pun tak ada. Lepas semaya Isya nak warga beliau. Duk tengok ke langit. Mereka berinteraksi dengan langit. Tu di antara hak moleknya. Kita lah ni kita tak sudi dah lenggak ke langit. Moga jadi warung belakang tengok ke bawah. Banyak doa perkara hak di bawah ni atas muka bumi nak tengok. Jadi maknanya itu sulusul lail. Nabi mana tidur. Dia orang jamin dulu dia tidur tu segera pukul 9 dia duduk dah. Jadi Nabi tak suka lah mana tidur sebelum ada Isya. Jadi Nabi mengambil pertengahan dan tak suka bercakap-cakap selepas daripada Isya. Jadi kalau semaya Isya tu awal sangat, maknanya banyak benda lagi nak kecek. Jadi kalau diakhirkan sedikit, namun macam mana pun Nabi kata kerana takut menyusahkan kita umat. Jadi wa akhiruhu fi waqtil ikhtiyar ila thuluthul lail, kepada waktu ianya kepada 1/3 malam. Limadha, kerana apa? Li khabari Jibril as-sabiqi, kerana adanya hadis Jibril yang telah lalu. Lakar pula doh. Moga kita tulis banyak sini. Mana sini? Mana la annahum yasbiruna biqadri ma yamdi min lailihim. Tidak bahasanya mereka tu nak tunggu semaya Isya itu, mereka tu sabar. Dengan arti kata masuk waktu Isya kena sabar tunggu. Sabar tu makna kena tunggu dah. Tu. Jadi benda kena tunggu dan sabar. Sabarlah. Maknanya tak lama dapatlah. Maka itu juga disebut sebagai istilahnya menhitung hari. Macam Ustaz Izzuddin kita ni dia tak ingat dah. Dulu masa belum dia menikah, masa nak menikah tarikh telah ditetapkan. Jadi sebulan lagi tu duk menitu hari tu. 2 minggu lagi. Jadi sabarlah, kena sabar. Mana yang dikejar tak lari orang panggil jadi karena hadis mana saat ni li'annahu rubbama istaghraqa lailahum, kerana bahawasanya seseorang mana sabruhum sanin, sabruhum makna sabar mereka itu membawa kepada menghabisi malam mereka. Tunggu. Tu. Bukan makna sabar tunggu makna hilang merah tu tidak. Maksud ni hak kes inilah. Bukan maksud mereka sabar tunggulah dulu nanti hilang merah. Karena boleh jadi merah itu menghabisi malam mereka. Tak hilang juga. Tu. Maka mereka kena mengambil pengukurannya dengan negeri yang paling dekat dengan mereka yang mempunyai waktu Isya. Nabbaha ala dzalika, telah membuat tambih di atas demikian itu. Kata apa nama u'tubira min laili haula binisbah. Sehingga akhir saat itu oleh sahibil khadim di dalam kitab al-khadim. Kalau wa akhiruhu fi waqtil ikhtiyar, bukan habis waktu Isya. Akhirnya Isya, akhirnya fi waqtil ikhtiyar, pada waktu ikhtiar dia panggil. Ila sulusil lail, kepada 1/3 malam. Limadzali khabari Jibril as-sabiqi, kerana ada hadis Jibril yang telah lalu. Wa qaluhu fihi binisbati ilaiha, dan katanya sanaf fihi binisbati ilaiha. Dia kata lagi tu al waktu ma baina qauluhu fihi binisbati ilaiha, itu makna al waktu ma baina hadzainil waqtain, ialah waktu bare di antara dua ini waktu hok dikatakan oleh Jibril. Hok dalam kurungan itu makna itu yang dikatakan Jibril. Jadi katanya maksudnya dia kata fihi binisbati ilaiha, itulah yang dikatakan oleh Jibril. Al-waktu ma baina hadzainil waqtaini,
itu mahmulun alal waqtil ikhtiyar, bukan habis waktu dak. Nah, itu ditangguhkan di atas waktu ikhtiar. Sebab waktu itu mana tak sampai separuh malam lagi. Jadi tak akan habis dah. Nah, itu tidak. Sebab kenyataannya lainnya hilal orang panggil mana naik fajar sodi. Sebagaimana hak tadi mula-mula tadi. Jadi hak ni tiba-tiba tak ada siapa separuh dua mana 1/3 malam habis dah waktu isyak mana pula. Itu ditangguhkan waktu ikhtiar. Hak Jibril kata tak ni. Sebab Jibril itu dia datang hari yang kedua tu ada waktu ikhtiar, akhir waktu ikhtiar, ada akhir waktu tu betul-betul. Dia tak sama. Tidak sama. Wa fi qaulin, dan pada satu qaul nisfuhu, separuhnya lil, bukan sulus, tidak. Li khabari, kerana ada khabar laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isya'a ila nisfil lail. Nabi kata, kalaulah aku tidak menyusahkan di atas umat aku, nescaya aku takhirkan kemudian ke isya. Ni makna semaya isya kepada separuh malam. Maksudnya semaya, mendirikan semaya tu. Kalaulah aku tidak menyusah, masuk waktu isya tu, masuk tu awal lagi. Tapi kalaulah tidak menyusah kepada aku nak tubik di semaya isya tu separuh malam, baru aku tubik. Jadi ada orang-orang yang tunggu. Tapi susahlah nyanyi dah. Bakat jenis habis lah kalau Jamil dulu ke. Tu. Sahahul hakimu ala syarti syaikhaini, telah mentasihkan akan hadal hadis. Di sana itu di atas oleh al-hakim di atas syarat syaikhaini. Karena syarat sini maksudnya isnad. Syarat dua syekh itu Bukhari dengan Muslim. Jadi hadis ini tak ada dalam Bukhari, dia tidak ada dalam Muslim. Tapi sanad hadis ini ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Syarat tu maksud dia sanad. So lagi syarat tu dia hadis mun'an mu'asarah liqa. Tu syarat juga. Situ orang nak tukar tu. Di sini maksud syarat tu ialah sanad dia. Dia ada sanad hadis ni ada dalam Bukhari sanad ni. Tapi hadisnya tak ada. Tu. Maka kedudukan dianya dia hak nombor 1 ialah ma tafaqa syaikhanin. Itu tartib dia panggil as-sahihah, mana arjahiyah, mana hadis-hadis yang diriwayatkan itu nombor 1 sekali ialah ma tafaqa syaikhanin, apa yang diittifaqkan oleh dua syekh Bukhari Muslim. Kemudian man farada al-Bukhari, kemudian man farada Muslim, kemudian ma ala syartihima, barang di atas syarat keduanya Bukhari Muslim. Ketika mana barang di atas syarat Bukhari dulu, kemudian syarat Muslim yang ketujuh tu barulah hak lain daripada tu. Itu 7 dia panggil tartib as-sahihah wa arjahiyah, mana al-hadis. Wa rajjahahu an-Nawawi, telah mentarjih akan dia akan masahahu al-hakim ini oleh Imam Nawawi fi syarhil Muslim, pada kitab syarah Muslim. Kita tengok dalam syarah Muslim, dalam tajuk bab semaya lah, bab semaya, waktu-waktu semaya. Kita sekarang kita duk baca pun masih lagi waktu semaya. Duk cara bab waktu semaya. Wa kalamuhu, dan perkataannya Imam Nawawi fil Majmu', di dalam kitab Majmu'nya pula, ya qatadi menghendaki, bukan sarih, menghendaki. Tu. Sarih lain. Annal aktsarina alaih, bahasanya kebanyakan daripada ulama jaruna, berlakulah oleh mereka itu alaihi, di atas ma sahahu al-hakim ini. Maksud sebagaimana tadi. Wa ma'ahadha, dan serta ini walaupun Imam Nawawi mentarjihkannya di dalam syarah Muslim, Al-Hakim kata di atas syarat Syaikhaini, dan kalam Imam Nawawi dalam kitab Majmu' pun kata muqtada menghendaki akan bahasanya kebanyakan ulama di atas pandangan ini. Wa ma'ahadha, hak sani sebut sani, fal awwalu wal mu'tamadu juga. Maka pandangan yang pertama itu adalah yang muktamad dalam mazhab. Tu. Iaitu maknanya saat inilah sulusul lail itu.
Wa akhiru fi waqtil jawaz ila tulu'il fajri tsani. Dan akhirnya waktu isya itu pada waktu jawaz. Ialah kepada naik fajar yang kedua ai as-sadiqi. Fajar yang kedua ialah fajar sadiq. Limadha? Kerana ada hadis liwujudi hadisin laisa fin naumi tafritun. Tidaklah pada tidur itu tafrid, melampaui, mana salah lah. Salah. Tidaklah pada tidur itu tafrid. Innama tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Tu. Hanya sahaja tafrid itu, ialah di atas mereka yang tak semaya akan suatu semaya itu sehingga masuk waktu lain. Tu. Dengan sengaja masuk dia. Jadi kalau tidur tu menghabisi waktu, itu tidak nama tafrid. Sebab orang yang tidur itu ghairu mukallafina. Mereka bukan mukallaf. Tu. Orang tidur macam subuh, dia tidur sebelum masuk waktu subuh lagi dan berterusan tidur, tak wajib kita jagakan dia. Sebab dia tidak mukallaf. Bukan wajib jaga. Cuma bahagian kita nak tarbiyah tu lain cerita pula. Tapi tak boleh rayaklah kepada pelajar-pelajar budak-budak kita dia buat anda hantar kita pula. Ada kata tak boleh ustaz tak kena gerak, tak wajib gerak sunat jaga kena ke dia sunat pun molek Tapi kalau dah jaga dah orang azan subuh tak boleh dah tu. Rawahu Muslimun. Tu. Jadi hadis ni laisa fin naumi tafritun itu meriwayatkan akan dia oleh Muslim. Kharajatis subhu. Jadi keluarlah oleh subuh. Keluarlah oleh subuh bidalilin dengan dalil fabaqiya ala muqtadahu, maka tinggallah di atas muqtadanya. Mana maksudnya, mafhumnya. Tu. Fi ghairiha, pada lainnya. Tu. Dan ini pada subuh. Qala wa kharaja bis sadiqi, dan keluarlah dengan kata sadiq, fajar sadiq. Al-kadhib ialah fajar kadhib. Wa sadiqu huwa al-muttashiru dawuhu ittasharu. Wa sadiqu huwa al-muttashiru al-muntashiru. Dekat-dekat intishar. Itulah al-Islam. Tak ingat lagu tu? Al-Islam qad intashara. Al-Arqam dulu. Islam yang telah berkembang. Wa sadiqu huwa al-muntashiru. Sadiq ini ialah yang bertebaran. Ada setengah benda kita panggil bertebaran. Berkembang. Kalau bunga berkembang, intishar juga senjata kita pun dia panggil intishar juga tak mau intishar dia panggil dia panggil intishar juga, bangkit tu dia panggil intishar juga, berkembang. Jadi al-muntashiru dawuhu, yang bertebaran oleh cahayanya. Cahayanya as-sadiq itu muqtaridan, mana melentang binawahis sama, pada penjuru-penjuru langit, yakni ufuk lah. Tu. Jadi dia melentang, secara melentang. Cahaya itu bertaburan cahaya secara melentang. Bikhilafil kadhibi, bersalahan dengan fajar kadhib, fa innahu yatlu'u mustatilan. Karena fajar kadhib itu fa innal kadhiba, pasal fajar kadhib itu dia naik secara mustatilan, cacat. Tu ya'luhu, meninggi akan dia. Angka fajar tu da'u, oleh cahaya. Meninggi mana? Cacat tinggi. Cahaya kadza nabi sirhan, seperti ekor sirhan. Jadi kalau kita nampak dia duduk cacat begitu, macam dari sudut panjangnya, dari segi panjang dia seperti ekor sirhan. Sirhan ni apa nama pula? Wahwa, iaitu sirhan tu bikasri sing, ialah dengan kasrah sing, baca dia sirhan. Tu.
Kama qalau Ibnul Hajib. Nah, ini kamus. Bagaimana berkata akan dia, kata sirhan itu dikasih sing oleh Al-Hajib ialah az-zibu sirhan. Ekor zibu, mana serigala. Macam ekor serigala nah. Tak kubu zulmatun yang mengiringi akan dia nah, akan kadzib itu oleh gelak gelemak. Maksudnya nah, fajar kadzib itu mula-mula dia duduk cacah begini. Lepas tu nah, mengiringi dia tu gelak gelemak. Gelak gelak kemudian lah naik cahaya bertebaran secara muqtaridun. Itu fajar shadiq. Itu. Wa syubiha bi dzanabi sirhan limadza litulih. Diserupakan fajar kadzib itu dengan ekor sirhan kerana panjangnya fajar kadzib. Dari sudut itulah. Nah, panjang ni, banyak kesurat litah laka. Wakila kata kil, sebab apa dinamakan dia tu sebagai zan ali anha taqa'u ba'dal fajri yajma'u bayadan wa humratun. Wakila kata kil ni li annaha kerana bahawasanya apa nama taqa'u ba'dal fajri alladhi yajma'u bayadan wa humrah. Ada bang. Ni salah lakah lagi ni. Falaha sab'ah. Ada yang duk cari bagi lagi tu ni punya kena. Falaha sab'atu awqatin. Tu. Kalau duduk cari domain mana ni. Falaha sab'atu awqat. Kesimpulan dia, akhirnya, ni kesimpulan, waktu Isya ini, dia ada 7 waktu. Yang pertama, waktu fadilatin. Waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiarin. Jadi kalau waktu ikhtiarin sampai, imtidak dia sampai 1/3 malam. Jadi kalau waktu fadilah tu kurang sikit daripada tu. Dan ada waktu jawaz, sehingga akhir habis waktu insya lah. Tu waktu jawaz. Kemudian waktu hormah, waktu haram. Dan waktu darurah, waktu darurah, waktu uzurin, waktu uzur. Waktu uzur bagi insya tu gabriah waktu maghrib. Waktu maghrib liman yajma'u bagi mereka yang jamu. Jadi waktu maghrib itu ialah waktu insya. Nama dia waktu uzur. Dan yang ketujuhnya ialah waktu karahatin. Waktu karaha wahwa ma qalahu Syekh Abi Hamid bainal fajraini. Tu. Iaitu waktu karaha itu ialah di antara 2 fajar. Jadi ini bukan makna waktu karaha tahrim itu tidak ini di antara 2 fajar. Itu kata Syekh Abu Hamid. Waktu subhi. Seterusnya ialah waktu subuh. Wasubhu wa awal waktiha. Dan permulaan waktunya subuh. Domir dia tu taknis. Nama waktu tu adalah perempuan. Tulu'ul fajritani. Sebagaimana berakhirnya waktu insya tadi. Terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu. Dan akhirnya subuh fil ikhtiyari. Pada ikhtiar ilal isfar. Kepada cerah. Cerah. Jadi cerah. Jadi cerah tu. Jadi itu akhirnya fil ikhtiar. Pada ikhtiar. Wa fil jawaz. Ni habis waktu sungguhnya. Waktu jawaz ini maksudnya tu habis waktu. Ila tulu'an syamsi kepada naik matahari. Naik sebahagian juzuk matahari. Maka selesai waktu subuh. Bukan naik keseluruhan tubuh ataupun badan matahari dok. Naik sebahagian saja. Nampak pada jongor piring atas matahari. Wasubuhu ay salatuhu wa huwa bidhammis sad. Subhu. Iaitu dibaca dia tu dengan dhammah sad wa kasriha. Dan kasrahnya kasrah sad. Mana subh. Sibhu. Tu.
Lughatan, pada lughahnya awalun nahar. Subuh-subuh dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa ialah awal siang hari. Tu dari sudut bahasa. Falidzalika, dan kerana demikian itulah. Kerana Allah panggil subuh itu mana lughatan itu awalun nahar. Sumiyat bihi, dinamakan dengannya, dengan subuh itu hadhihi solah, akan ini sembahyang ni dengan nama subuh. Wakila li annaha, katakil limaza sumiyat subuh. Subuh itu makna subhan. Katakil kerana bahasanya subuh itu taqa'u ba'dal fajri, jatuh ia subuh itu selepas daripada fajar, allazi yajma'u, yang menghimpunkan bayadun wa humratan, warna cahaya warna putih dan juga warna merah. Wal arabu taqulu, orang Arab dia kata wajhun sabihun, cahaya, mana muka yang bercahaya dia panggil. Muka yang bermasabih. Sabih tu makna subuh tu mana bercahaya, ada cahaya. Tu makna sabihun, muka yang sabihun. Bukan muka pagi muka yang nampak cahayanya. Lima fihi bayadun wa humratun, kerana sabit barang yang padanya, pada wajah itu ada gabungan di antara putih dan juga humrah. Wa awwalu waqtiha tulul fajr tsani, awal waktu subuh itu ialah naik fajar yang kedua, as-sadiqi maksudnya. Di hadis Jibril, kerana ada hadis Jibril, fa innahu, maka bahawasanya Jibril allaqahu, menta'liqkan dia akan waktu subuh, alal waqtil ladzi, di atas waktu yang yahrumu fihi at'am wa syarabu. Maknanya Jibril dia ta'liqkan waktu subuh tu ialah waktu yang haram padanya, pada waktu tu makan dan minum, ala shaim, di atas orang yang berpuasa. Wa inna ma yahrumani bis sadiqi, hanya saja haram keduanya al-akl man at'am wa syarab, itu dengan sadiq, dengan fajar sadiq. Jadi sama dengan masuk waktu subuh. Wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh, akhir waktu subuhnya fi waktu ikhtiar, waktu ikhtiar ilal isfar, kepada cerah, wa huwa al idaatu, isfar tu maksudnya ialah cuaca, bercuaca. Li khabarin, jadi Nabi ni dia semaya subuh. Begitu para muslimah itu dia keluar dulu daripada masjid, beredadul insiraf. Dan ketika itu dia orang laki-laki ni dia keluar masjid ni, biar orang tino dulu klik tubik. Tapi lah ni tak boleh moga mari sekali so kelamin zaman dulu tak buat gigi jalan kaki, biar orang tino dulu balik, dia sai buat dia balik supaya tak bertemu lah orang jatuh dengan orang tino Tapi tak apalah, moga malah pergi bertemu pun, moga di mall tu bertemu, lebih pada bertembunya bersesek nah pula tidak sakat bertemu bersesek ke tak kelemak, bersesok-sesok gigi teruk juga tu. Jadi sadiq li hadis haram, mana dah isfar sana. Jadi hadis Nabi kata sahabat meriwayatkan bahawasanya orang-orang perempuan ni maknanya dia keluar daripada masjid dulu sebelum daripada orang laki-laki. Jadi mana sehingga la yu'rafna, tidak dikenali akan mereka itu. Mereka pakai kain kelubun yang berbulu begitu, tidak dikenal minal ghalas, kerana gelap malam tu masih wujud lagi. Bermaknanya Nabi sebenarnya sebut tu mana awal. Makna gelap malam tu al-ghalas itu ialah gelap malam, akhir malam. Ada lagi, tidak cerah malam, tidak isfar tu makna cerah dah. Tapi kaum laki-laki tu makna dia keluar bila ada isfar, makna cerah dah. Itu berbeza. Itu sebenarnya subuh. Tapi kita orang laki-laki lah dia nak tubik masjidnya orang tina dia rajin buat ibadah. Kita kalah dengan orang-orang perempuan mereka rajin, lebih rajin daripada kita orang laki-laki. Tapi kalau mengaji, rajin kita orang laki-laki lah. Orang perempuan dia nak mengaji mudah-mudah, buat amal, wiri-wiri
Kalau mengaji sifat 20 dia ingin impala tasik. Nah. Kita orang yang sebab kena kacau ni. Tu. Jadi jadi maknanya li khabari Jibril as-sabiqi yang telah lalu wa qauluhu dan katanya fihi bin nisbati ilayya itu padanya dengan nisbah kepadanya al-waqtu ma baina hadaini. Sebagaimana Isa tadi. Itu perkataan musannaf itulah yang dimaksudkan oleh Jibril. Waktu semaya ni ialah ma baina hadaini. Hok semaya kemarin, hok semaya gini. Mahmulun ala waqtil ikhtiyar juga. Itu pun ditangguhkan waktu ikhtiyar. Nah. Dan wa akhiruhu dan akhirnya waktu subuh fi waqtil jawaz ila tulu'an syamsi kepada naik matahari. Li hadis Muslimin kerana hadis Muslim waktu solati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'an syamsu. Waktu subuh itu daripada naik fajar selama mana tidak naik matahari. Nah. Wal muradu bi tulu'iha murad dengan naik matahari huna di sini fi bawil awqati solah ni. Tulu'u ba'diha. Naik sebahagian daripada tubuh matahari itu. Bukan kata naik semua dak. Bi khilafi ghurubiha. Bersalah ghurubnya. Ghurub mana tenggelam matahari. Fi mamara. Tenggelam matahari ni dia kena tenggelam habis. Kena tenggelam habis tubuh matahari itu. Baru nama dia tenggelam. Hok naik ni, naik sikit. Dia panggil naik dah. Allah yarham ayuh mak. Dulu masa kita belajar tu panggil abang mak. Lepas tu semakin berumur, jadi naik pangkat jadi ayuh mak. Datuk yang diberi oleh sultan tu tak dipakai-pakai pun. Jadi ayuh mak dia sebut mana? Sebab dia kata dia buat bandingnya. Supaya kita kata zaman dulu budak-budak naik pohon kayu. Naik tu maknanya naik sikit je. Duk lari tu. Jangan naik. Tu. Naik sikit tu dia panggil naik dah. Tapi kalau turun. Selagi tak dapat sapatan tu, duk suruh turun semata. Padahal budak tu duk turun dah. Tu. Jadi bandingnya begitu. Hok turun matahari, jatuh matahari tu maksud dia kena turun seluruh tubuh badan matahari. Hok naik ni, naik jangan sikit je kepala dia. Nama dia naik dah. Tu. Jadi ilhaqan lima lam kerana ilhaq, kerana qiyas bagi barang lam yazhar bagi barang yang tidak zahirlah. Kerana ilhaq bagi barang yang tidak zahir bima zahara fihima dengan barang yang zahir pada kedua-duanya. Pada kedua-duanya pada orang panggil taghrib dan juga pada tulu' itu. Wali anna waqta subhi yadkhulu bi tulu'i ba'dil fajri. Dan kerana bahawasanya waktu subuh itu dia masuk dengan naik setengah daripada fajar. Fa nasaba an yakhruja bi tulu'i ba'di syamsi. Maka menasabahlah bahawa keluar waktu subuh itu ialah dengan naik ba'di itu bagaimana nisfu. Sebahagian kecil saja. Jadi masuk waktu subuh naik bukan naik mana dia panggil tolong juga. Terbit. Bukan terbit seluruh fajar itu. Terbit sedikit saja fajar itu. Nama masuk waktu subuh dah. Kalau begitu munasabahnya ialah kalau keluar pun, keluar sikit pun nama dia keluar dah. Maksudnya naik matahari apakah yellow selalu dah. Bukan naik habis dah. Qala falaha sittatu awqatin ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas siddiqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillah.